Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan buku teks muka surat 49, cegah penyakit sebelum sakit. Okey, sebelum kita nak cegah penyakit, kita kena kenal dulu apa itu penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Okey, hari ini juga kita akan belajar tentang gejala dan tanda penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Okey, minggu lepas cikgu dah sentuh tentang 5 penyakit tersebut seperti demam kepialu, taun, hepatitis A, disenteri dan keracunan makanan. Okey, murid-murid boleh buka buku pendidikan kesihatan muka surat 49, buku teks. Okey, dia ceritakan tentang keluarga Anita yang menjadi mangsa banjir. Okey, keluarga Anita merupakan sebahagian daripada mangsa banjir. Selepas beberapa hari, kakak Anita mengalami muntah-muntah dan cirit-birit sehingga menyebabkan matanya cengkung, badannya lesu, ototnya kejang dan tubuhnya mengalami dehidrasi. Doktor mengesahkan kakak Anita dijangkiti taun ataupun kolera. Baik, kita ikuti perbualan antara Anita dengan doktor. Okey, dia tanya, doktor, apakah penyakit taun? Taun ialah penyakit akibat jangkitan bakteria Vibrio cholera pada usus kecil. Okey, dia tanya lagi, bagaimana penyakit taun ini boleh merebak, doktor? Okey, dalam kes ini, penyakit taun merebak melalui makanan dan minuman yang tercemar dengan kuman taun. Selain itu, kurang menjaga kebersihan diri dan sumber air yang tercemar semasa berlakunya bencana banjir. Bagaimanakah kita boleh mencegah penyakit taun? Kita boleh mengamalkan kebersihan diri dan mengelakkan makan dan minuman yang dicemari dengan kuman taun. Makanan atau minuman yang dijual di tepi jalan juga perlu dielakkan. Okey, kenapa kita perlu elakkan makanan atau minuman yang dijual di tepi jalan? Okey, sebenarnya makanan ataupun minuman yang dijual di tepi jalan, dia terdedah kepada pencemaran makanan. Okey, kita khawatir makanan itu tercemar kerana di tepi jalan ni banyak habuk daripada kenderaan dan juga banyak serangga-serangga pengotor macam lalat dan sebagainya. Jadi kalau kamu perlu untuk beli makanan di tepi jalan, pastikan makanan itu bersih dan peniaga juga mementingkan kebersihan. Sebab biasalah kalau tepi jalan ni dia sumber air terhad, jadi peralatan dia jarang dia nak basuh dengan bersih. Okey, ada saja kedai tepi jalan ataupun penjual tepi jalan yang bersih. Jadi kita perlu bijaklah untuk memilih. Okey, ini adalah penyakit taun. Kita pergi ke penyakit yang kedua, iaitu demam kepialu ataupun typhoid. Okey, demam kepialu ni adalah satu jangkitan bawaan makanan disebabkan oleh bakteria Salmonella typhi. Okey, bakteria ini terdapat di dalam darah, urin dan najis pesakit dan juga najis pembawa. Okey, baik, kita tengok tanda-tanda dan gejala dia. Okey, sakit kepala. Okey, yang kedua, demam panas berpanjangan, sakit badan, lemah, letih, lesu. Kemudian sembelit. Dia susah nak buang. Kemudian cirit-birit ataupun dia buang tu dengan cara cirit-birit lah, berair kan. Tidak sedarkan diri dan meracau. Sakit perut, kurang selera makan, ruam ataupun bintik merah pada bahagian atas badan. Kemudian mata layu dan cengkung. Okey, kalau ada tanda-tanda dan gejala ni, kita pergi ke klinik atau hospital, doktor akan buat pengesahan apakah kita ni kena demam kepialu. Okey, kedua, hepatitis A. Ketiga Okey, hepatitis A ni disebabkan oleh virus hepatitis A, dijangkiti melalui air, makanan atau susu yang dicemari najis yang mengandungi virus hepatitis A. Okey, maklumat-maklumat ni sebenarnya cikgu dapat daripada myhealth.gov.my. Ini adalah laman web Kementerian Kesihatan Malaysia. Kamu nak tahu tentang penyakit, kamu boleh pergi ke sana lah, sebab dia orang adalah doktor
Okey, doktor yang tahu tentang penyakit-penyakit ni. Jadi cikgu ambil beberapa penyakit yang dia orang terangkan tentang 5 jenis penyakit ni untuk terangkan kepada kamu. Sebab sumber kita dalam buku ni adalah terhad. Okey, tanda dan gejala dia adalah mata jadi warna kuning. Mata kita warna putih kan, jadi warna kuning pada mata. Okey, kemudian demam, kurang selera makan. Kalau kamu ni tak ada selera makan ke, kita tengok simptom lain ataupun tanda-tanda yang lain. Adakah kamu ni terkena hepatitis A? Okey, auzubillah lah, minta jauh. Okey, rasa tidak selesa pada abdomen, air kencing berubah warna menjadi warna teh. Dia warna pekat kan. Okey, letih, loya dan cirit-berit. Cirit-berit ni dia banyak sebenarnya penyakit. Jadi kita kena tentukanlah apa dia penyakit kita tu dengan melihat tanda-tanda ataupun gejala yang lain. Okey, seterusnya adalah dysentery, iaitu cirit-berit berdarah. Okey, kita tengok tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia adalah cirit-berit berdarah ataupun mukus. Dia cirit-berit tapi keluar darah. Kejang perut, mual, muntah-muntah, sakit abdomen, suhu tinggi. Sekarang ni suhu tinggi pun kita risau tentang penyakit COVID-19 kan. Jadi duduklah di rumah. Seterusnya adalah penyakit keracunan makanan. Okey, keracunan makanan ni ialah apa jua makanan yang disebabkan oleh pengambilan makanan atau minuman yang tercemar. Tak kisahlah tercemar ni sebabkan oleh lalat ke dan sebagainya. Okey, tanda-tanda ataupun gejala keracunan makanan adalah cirit-berit. Duduk pergi je tandas. Sehari tu 5-6 kali masuk tandas. Memulas dan sakit perut. Nak pergi tandas ni, sebelum tu dia mulas lu sakit perut. Kemudian loya dan muntah, kadang-kala demam dan dehidrasi. Dehidrasi ni dia kurang air lah sebab dah keluar banyak. Dah keluar ikut muntah, keluar ikut cirit-berit menyebabkan dia dehidrasi. Jadi perlu ke klinik ataupun hospital untuk pengesahan doktor. Okey, biasanya tanda-tanda dan gejala mulai timbul beberapa jam selepas memakan makanan yang tercemar atau beberapa hari kemudian. Dia bukan kita makan tu terus jadi, tak. Sebab tu kita makan, bila jadi tu kita ingat bila semalam ada makan apa ke, ataupun benda tu berlaku malam, pagi tadi ada kita makan apa tak. Jadi supaya senang lah bila kita tahu kita punya diri kita ni, kita boleh ceritalah dekat doktor dan sebagainya. Jadi untuk hari ni murid-murid isi jadual ni lah tentang penyakit-penyakit bawaan makanan dan bawaan air tadi. Taun, demam kepialu, hepatitis A, dysentery, keracunan makanan. Apa itu penyakit taun? Apa itu demam kepialu? Tulis dalam buku tulis. Kemudian tanda dan gejala dia apa? Tadi kita dah cerita dah. Kamu boleh rujuk balik dan tulis dalam buku tulis. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.